Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama-sama dapat kita bertemu sekali lagi dalam kuliah tafsir kita, masih lagi dalam surah Al-Mulk. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dikurniakan rahmat dan juga keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kefahaman dan taufik untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga mudah-mudahan negara kita ni dibersihkan daripada wabak COVID-19 ini, supaya mudah-mudahan insya-Allah sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang selama ini hadir secara offline, secara berdepan, mereka dapat hadir, mudah-mudahan seperti mana yang mereka telah lakukan sebelum berlakunya COVID ini. Jadi kita doakan insya-Allah mudah-mudahan apabila kita berazam, mudah-mudahan apabila COVID-19 ini berakhir, dapat kita meneruskan amal-amal kebaikan yang selama ini terhalang. Dapat kita hadir ke masjid, dapat kita menghadiri majlis ilmu, dapat kita sembahyang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdiri rapat-rapat, kita harapkan dengan azam tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabak ini insya-Allah. Bukanlah maksudnya kita nak menyalahkan sesiapa, tidak. Dan bukan juga maksud saya ialah untuk menggalakkan atau mempromosikan, berkempen untuk tidak mematuhi SOP, tidak. Tetapi kita nakkan supaya masyarakat ini berazam untuk melakukan amalan-amalan soleh dan amalan-amalan sunnah yang selama ini terhalang. Kita berazam untuk kita lakukan sekiranya COVID-19 ini berakhir. Mudah-mudahan dengan azam tersebut Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala menilainya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat wabak ini supaya kita dapat menunaikan apa yang kita azamkan. Begitulah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita di dalam surah Al-Mulk, perbincangan tentang surah Al-Mulk, dan hari ini insya-Allah kita membincangkan tentang ayat yang ke-16, ayat yang ke-16. Sebelum tu kita baca dahulu insya-Allah ayat yang ke-16, 17 dan juga 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Shadaqallahul azim. Baik. Ayat yang kita bacakan tadi, a'amintum man fis sama'. Sebelum kita masuk kepada tafsirnya atau maknanya, dari segi bacaan, dari segi tajwidnya, perlu kita ambil perhatian a'amintum. Kedua-dua hamzah itu mestilah dijelaskan. Jangan kita baca dengan sambil lewa, lalu tidak jelas salah satu daripada hamzahnya. Contoh, a'amintum. Begitu. A'amintum, amin. Jadi tak dengar seketul-seketul.
kita tak dapat dengar sebiji-sebiji hamzah tu. Aamintum. Ya, walaupun tak dinafikan, mungkin setengah qiraat bila hamzah bertemu dengan hamzah mungkin dia akan ringankan. Saya tak pastilah ayat ni adakah terdapat perbezaan qiraat, tapi dalam perkataan yang lain, ayat yang lain, kadang-kadang hamzah apabila bertemu dengan hamzah ada setengah qiraat meringankan bacaan. Tapi qiraat kita tidak. Jadi perlu dibaca dengan jelas kedua-dua hamzah tersebut tanpa menyamarkan, tanpa menyembunyikan mana-mana ataupun salah satu daripada hamzah itu. Baik, aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Adakah kamu berasa aman? Kata Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu berasa aman, berasa selamat daripada yang berada di langit? Bahawasanya dia menunggang balikkan, maknanya menterbalikkan ke atas kamu bumi, maknanya menimbuskan kamu dengan bumi, terbalikkan bumi ni dan timbuskan kamu, yang kamu memang berada di atas muka bumi. Bila bumi diterbalikkan, maka tanah yang selama ni berada di bawah kaki kamu, tanah itu berada di atas kamu dan kamu terbenam. Adakah kamu berasa aman? Kamu rasa selamat? Kamu tidak akan diperlakukan begitu oleh yang berada di langit. Fa idza hiya tamur, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta. Itulah makna umum ayat ini. Jadi ayat ini memberikan ancaman kepada orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ayat-ayat sebelumnya kalau kita lihat berkenaan dengan ancaman juga. Ancaman bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran ancaman demi ancaman diberikan. Ancaman demi ancaman diberikan kepada orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah maksudnya bahawa Allah Taala ni memang makna kata kemurkaannya mengatasi rahmat dan kasih sayangnya, tidak. Ya, kerana disebutkan dalam hadis kursi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku itu mengatasi atau melebihi kemurkaanku. Tapi yang kita baca ayat-ayat tentang ancaman ni begitu banyak dalam Quran, apa cerita pula? Maka kita kena faham bahawa Allah Subhanahu wa taala tak mahu kita ini mendapat azab di akhirat. Seperti mana seorang ibu, dia sayang pada anak dia, maka diberikan nasihat berkali-kali. Ataupun istilah kita membebel lah. Bebel tu bukanlah maksud kata marah, tapi kerana sayang. Sayang kepada anak itu, tak nak anak itu jadi orang yang tidak berguna, atau anak itu tersasar hala tuju hidupnya. Jadi hari-hari diberi nasihat, kadang-kadang dengan suara yang tinggi, kadang dengan suara yang rendah, kadang-kadang dengan cerita-cerita yang menakutkan. Kalau kamu buat begini. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman, menyebutkan ancaman, ugutan dan sebagainya. Sebenarnya adalah hanya semata-mata kerana sayangnya Allah pada kita. Allah nakkan supaya kita ini semua menjadi hamba yang taat, lalu dengan kerahiman Allah Taala, dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga, dan lebih tinggi lagi Allah Taala meredai kita. Aamintum man fis sama. Adakah kamu merasakan kamu ni aman, kamu ini selamat daripada azab yang diturunkan oleh yang berada di langit, yang berada di langit. Ini ayat ini di antara ayat-ayat yang ulama mengatakan bahawa ia adalah ayat-ayat mutasyabihat. Sebab apa? Sebab zahirnya yang menurunkan azab ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zahirnya seolah-olah ayat ini menunjukkan Allah itu bertempat. Allah itu berada di langit. Aamintum man fis sama. Adakah kamu berasa aman, selamat daripada siapa yang berada di langit? Zahirnya Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala yang berada di langit. Jadi kalau zahirnya begitu, maka ini menimbulkan
menunjukkan tashbih, iaitu penyerupaan. Menunjukkan penyerupaan, kesamaan, persamaan di antara, adanya persamaan antara Allah Ta'ala Al-Khaliq dan juga makhluk. Maka kerana itu ulama mengatakan ini adalah ayat-ayat, ini adalah antara ayat mutasyabihat. Maka dalam mendepani ayat mutasyabihat ini, para ulama akidah dan juga ulama tafsir, mereka telah menyimpulkan satu formula yang baik, yang bagus, ringkas tapi padat, dan boleh diaplikasikan kepada semua jenis ayat mutasyabihat. Apa dia? Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, yang menyusun nazam ataupun syair Jauharatut Tauhid, salah satu daripada matan kitab asas akidah, Jauharatut Tauhid. Dalam bahasa Melayu pun ada, ulama-ulama Jawi kita, Nusantara kita ada menterjemahkannya dengan judul Permata Ilmu Tauhid. Maka kata mereka apa? Maka kata Imam Al-Laqani apa? Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Awilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Kata Imam Al-Laqani rahimahullahu taala, setiap nas ni maksudnya sama ada Quran maupun hadis. Semua nas, setiap nas. Awhamat tashbiha, yang memberi sangkaan, tashbih, persamaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk, ataupun makhluk dengan Allah. Maka apa kena buat? Wahai Imam Al-Laqani kata, awilhu aw fawidhu. Maka hendaklah kamu takwilkan atau tafwidkan. Apa dia takwil? Takwil ni maksudnya ialah kita memilih makna yang sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau sesuai dengan teks ayat itu. Contohnya dalam ayat ini, aamintum man fis sama, ada beberapa takwil. Ada dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti mana dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan qala Ibnu Abbas aamintum man fis sama ai azabu man fis sama. Yang berada di langit itu bukannya difahami secara zahir Allah Taala yang berada di langit, tetapi ditakwilkan. Maksudnya ialah yang berada di langit itu ialah azab yang berada di langit. Azab yang berada di langit. Seperti mana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Ini takwil lah. Takwil. Aamintum man fis sama. Jadi maknanya yang dikatakan di langit itu ialah yang memiliki azab. Yang memiliki azab di langit. Lalu diturunkan azab itu ke bumi. Maka ini adalah salah satu daripada bentuk takwil. Begitu juga dalam tafsir Asy-Syaukani, dalam Qurtubi pun ada disebutkan beberapa pandangan yang lain. Contohnya kata Imam Asy-Syaukani, Imam Syaukani pun menghikayatkan, menukilkan daripada ulama lain. Kata beliau, ada pendapat mengatakan maksud man fis sama, yang berada di langit itu ialah kudrat Allah Ta'ala dan juga kerajaan Allah Ta'ala dan juga arasnya dan malaikatnya. Bukannya Allah Ta'ala, tapi kerajaannya, arasnya, malaikatnya, yang itu yang berada di langit. Kata Imam Asy-Syaukani, pendapat lain mengatakan waqila al-malaikah. Pendapat lain mengatakan man fis sama, yang berada di langit itu maksudnya ialah malaikat. Sebab malaikat yang menurunkan azab. Apabila Allah Ta'ala buat keputusan, Allah Ta'ala perintahkan untuk turunkan azab, siapa yang bawa azab tu? Siapa yang menembalikkan bumi tu? Kalau kita baca kisah-kisah bagaimana Allah Ta'ala lakukan kepada umat-umat terdahulu, yang menurunkan azab, yang menembalikkan bumi, yang itu semua malaikat. Jadi man fis sama, sebagian ulama mentakwilkan maksudnya ialah malaikat. Adakah kamu berasa aman, berasa selamat daripada malaikat yang berada di langit? Itu maksudnya. Dan ada juga yang menyebutkan secara spesifik, iaitu Jibril. Malaikat itu umum. Ada ulama seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Syaukani mengatakan bahawa malaikat yang dimaksudkan ialah Jibril. Jadi kalau Jibril yang dimaksudkan, maka tafsiran ayat ini ialah, adakah kamu berasa aman daripada Jibril, daripada Jibril yang berada di langit,
yang mana dia boleh menebalikkan bumi ini ke atas kamu. Semua itu ada disebutkan dalam tafsir. Jadi kata kembali balik pada tadi, metod tadi ada dua. Imam Al-Laqani kata awilhu aw fawwidhu. Sama ada kita takwilkan, iaitu kita tidak mengambil makna zahir, sebaliknya kita memilih makna lain yang sesuai dengan konteks ayat, sesuai dengan keesaan dan sesuai dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun satu lagi pendekatan, satu lagi metod ialah kita fawwidhu. Kita menggunakan kaedah tafwid. Apa maksud tafwid? Tafwid maksudnya ialah kita menyerahkan sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebagaimana ramai di kalangan ulama salafus salih apabila ditanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, lalu mereka mengatakan qira'atuha tafsiruha. Bila orang tanya apakah tafsirnya, maka mereka kata bacalah sahaja, tak payah tanya tafsir. Ini namanya metod tafwid. Serahkan pada Allah Ta'ala saja. Jangan dikatakan Allah itu di langit, jangan dikatakan Allah itu bertempat, jangan dikatakan Allah itu di atas. Sebaliknya baca saja tanpa ditafsirkan, sama ada dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu. Dua-dua tidak ditafsir, baca saja, lalu saja. Begitu juga ramai di kalangan ahli tafsir dan juga ulama salafus salih, ketika mereka ditanya tentang perkara ini, mereka kata amirruha kama ja'at. Lalukan sahaja. Lalukan saja. Maknanya baca saja sekali lalu. Kama ja'at, sebagaimana ia datang. Sebagaimana ayat tu sebut begitu. Amintum man fis sama, amintum man fis sama. Tak perlu kita huraikan. Oh, langit itu maksudnya itulah dia tempat Allah Taala, panjang. Jadi tak ni. Maka di sini ada dua pendekatan. Sama ada menggunakan takwil ataupun kita menggunakan tafwid. Maka kedua-dua itu pun kita mestilah lakukan dengan niat warum tanziha, mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang sifat kekurangan. Sebab apa? Sebab kalau kita mengatakan Allah itu berada di langit, berada di mana-manalah tempat, maka itu menunjukkan lemahnya Allah Ta'ala. Kerana sebutlah apa jua tempat, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Cuba berikan satu tempat yang bukan ciptaan Allah. Mustahil. Kalau namanya tempat, maka dia adalah ciptaan Allah. Dia tidak akan nama tempat kalau bukan makhluk. Kalau tempat tu makhluk lah. Atas ke, bawah ke, langit ke, dalam alam ke, di luar alam ke. Semua tu adalah makhluk. Semua itu tidak akan wujud, melainkan ada yang mewujudkannya. Kalau dia tak wujud, kenapa kita sebut? Kalau kita sebut, bermakna dia tu wujud. Kalau dia wujud, siapa yang wujudkan dia? Mesti ada yang mewujudkan dia. Kalau bukan Allah yang mewujudkan dia, siapa lagi? Jadi kesimpulan akhirnya ialah apa jua tempat tak boleh dinisbahkan kepada Allah. Habis itu amintum man fis sama, macam mana kita nak beriman dengan dia? Beriman dengannya ialah kita baca saja. Dan kita yakin ayat itu pastinya tidak ada apa-apa penyamaan dengan makhluk. Pastinya Allah Taala mengetahui maknanya. Atau mudah katanya kita katakan sahaja wallahu a'lam. Itu kalau sekiranya kita mengambil metod tafwid lah. Tetapi bagi orang-orang macam budak-budak kan, ataupun bagi orang mu'allaf dan sebagainya, kadang-kadang mereka tak berpuas hati dengan cara tafwid. Kerana persoalan tu akan berbaki, akan tertinggal di dalam minda mereka. Maksudnya mereka akan sentiasa memikirkan, macam mana ni, kita serah saja. Bagi orang yang dah lama beriman tu mungkin dia rasa okey lah kan. Banyak lagi benda kita serah pada Allah. Alif Lam Mim kita tak tahu makna dia. Tapi kita yakin tak itu adalah kalam Allah? Yakin. Tapi macam mana kita boleh yakin itu adalah kalam Allah sedangkan kita tak tahu maknanya? Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah ajar begitu. Para salafus salih mengajar begitu. Begitulah juga dengan ayat-ayat seperti ini. Ayat-ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tentang Allah Ta'ala beristiwa di atas arash dan sebagainya. Kalau kita memilih tafwid, maka itu adalah lebih selamat. Tapi kalau sekiranya bagi orang-orang yang tidak berpuas hati, masih timbul kemusykilan dan sebagainya, itulah ulama memberikan solusi, iaitu dengan takwil. Takwil itu pun tidak boleh dijazamkan. Maksud jazam maksudnya ialah kita tak boleh kata inilah satu-satunya makna. Tak boleh. Tak boleh kata begitu.
Contoh kita kata amintum man fis sama. Maksudnya ialah adakah kamu berasa aman, berasa selamat daripada yang berada di langit. Yang berada di langit kita kata maksudnya ialah malaikat. Kita tak boleh kata inilah makna yang paling tepat. Tak boleh. Kerana bila kita takwil, kita tidak boleh menjazamkan. Kita tidak boleh confirm. Tak boleh mengatakan dengan pasti inilah satu-satunya makna. Jadi takwil kita boleh guna, tapi dalam keadaan kita masih meyakini bahawa Allah jualah yang mengetahui makna sebenar. Takwil tu hanya sekadar nak menutup persoalan-persoalan syak wasangka yang syaitan tiupkan, cocokkan dalam minda kita, dalam hati kita. Jadi kalau dalam pengajian tafsir, untuk kita memudahkan meraihkan semua golongan, biasa kita guna takwil lah. Biasanya kita guna metod takwil. Jadi boleh kita kata, sebab nama pun tafsir kan, maksudnya kena ada penerangan. Kalau kita tafwid, kita jalan saja, jadi tidak ada tafsir lah, tidak ada penerangan. Jadi amintum man fis sama, sama ada kita serahkan sahaja kepada Allah Taala, kita tak tafsirkan, ataupun kita mengatakan adakah kamu berasa aman terhadap malaikat yang berada di langit, yang mana dia mampu untuk menembalikkan bumi ke atas kamu, lalu bumi itu hancur lebur. Bumi itu bergegar, bergoncang dan hancur lebur. Baik. Maka ayat ini memberikan ancaman. Dan kalau kita lihat, ancaman yang diberikan ini adalah seperti mana yang telah berlaku pada umat terdahulu. Siapa yang berlaku, siapa yang kena azab begini, maka kata ulama, dan kita pun sedia maklumlah, yang dikenakan azab sebegini ialah, yang seumpama begini ialah, sebagaimana Qarun. Sebagaimana Qarun, kata Imam Qurtubi. Di mana Qarun kerana dia engkar kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah Nabi Musa alaihissalam, maka bumi yang selama ini berada di bawahnya, bumi itu berada di atasnya. Dia ditenggelamkan oleh bumi. Dia ditenggelamkan oleh bumi. Tetapi dalam ayat ini lebih dahsyat. Allah kata ayyakhsifa. Ayyakhsifa ni maksudnya ialah bumi itu diterbalikkan. Bumi itu diangkat lalu diterbalikkan. Maka orang yang berada di atas bahagian bumi yang diangkat itu, dia akan berada di dalam bumi. Maknanya bumi, tanah itu akan menghempap mereka dan mereka akan terbenam di dalam bumi. Ini ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau adakah kamu berasa aman, berasa selamat daripada yang berada yang di langit, bahawa dia menghantar, mengutuskan ke atas kamu hasibah, angin ribut atau hujan yang di dalamnya ada batu. Hasibah ni pun ada tafsiran ulama. Ada yang mengatakan angin, ada yang kata bahawa maksudnya ialah hujan. Apa yang penting ialah di dalamnya itu ada batu. Sama ada azab itu berbentuk angin yang di dalamnya ada batu, ataupun hujan di dalamnya ada batu. Angin ke, air ke, hujan ke. Tetapi maksudnya hasibah, maksudnya di dalamnya itu ada batu. Kalau ikut Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hasibah itu ialah angin. Angin yang kuat, yang dahsyat, yang di dalam angin itu ada batu. Dengan batu-batu itu, pergerakan batu yang laju itu akan menyebabkan golongan yang terkena azab itu akan hancur lebur. Itu salah satu daripada tafsirannya. Fakaifa kana nakir, fasata'lamuna kaifa kana nakir. Maka kamu akan mengetahui bagaimanakah amaranku. Ayat ini pun terdapat beberapa tafsiran. Fakaifa kana nakir. Allah kata, kalau kamu dikenakan azab dalam bentuk angin yang kencang, lalu dalam angin itu adanya batu-batu,
Dengan pergerakan batu yang laju tu, bila terkena kamu, kamu akan binasa. Maka ketika itu kamu akan tahu fakaifa kana nakir. Bagaimana fakaifa kana nazir, maaf. Fasata'lamuna kaifa nazir. Bagaimanakah amaranku? Dalam mentafsirkan ayat ini pun terdapat beberapa pandangan para ulama. Ya. Ada ulama yang mengatakan seperti mana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, ada yang menyebutkan bahawa fasata'lamuna kaifa nazir, maksudnya ialah kamu akan mengetahui kebenaran orang yang datang membawa peringatan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazir itu, ada ulama yang menafsirkan nazir itu ialah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tafsiran ini dipilih, maksud ayat ini ialah apabila kamu dikenakan azab begitu, ketika itu kamu akan tahu benar atau tidak benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kamu dikenakan azab, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama ni beri ancaman, kamu degil, kamu dikenakan azab, batu-batu yang datang dengan angin yang kencang. Maka ketika itu barulah kamu mengetahui nazir. Kamu mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang lain, tafsiran Atha Ad-Dhahhak. Yang tadi itulah Atha dan juga Ad-Dhahhak. Yang menafsirkan nazir sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah siapa dia yang menafsirkan begitu? Imam Atha dan juga Ad-Dhahhak. Salah seorang antara ulama tafsir pada zaman salafus salih, tabi'in ataupun tabi'in. Dan juga kalau mengikut Syekh Tantawi rahimahullahu taala dan juga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, fasata'lamuna kaifa nadhir, ya, maksudnya tafsiran ialah maka kamu pasti akan mengetahui bahawasanya amaranku adalah benar-benar terjadi. Fakaifa kana nadhir, maksudnya kamu akan mengetahui bagaimana amaranku benar-benar terjadi. Yang tadi, tafsiran yang tadi itu, yang pertama tu dia kata kamu akan mengetahui bagaimana benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang memberikan amaran, kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran kedua mengatakan bahawa maksud ayat ni ialah kaifa nazir, maksudnya kamu akan mengetahui bagaimanakah ancaman dan juga amaran yang selama ni aku berikan kepada kamu, bagaimana ia benar-benar terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan demi sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah mendustakan. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Maka bagaimana kemurkaanku, ataupun bagaimana aku mengingkari perbuatan mereka. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahawa orang-orang sebelum ini pun ada di antara mereka yang mendustakan para rasul. Umpamanya siapa? Umpamanya kata Imam Qurtubi, seperti kaum Nuh. Kaum Nuh maksudnya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, dan juga Ashabu Madian, dan juga Ashabur Ras, dan juga kaum Fir'aun. Fir'aun dan juga pengikutnya lah. Dan ini yang kita tahu. Kita kena ingat bahawa para rasul ni ramai. Yang Allah Ta'ala khabarkan dalam Quran, yang tu kita tahulah kisah dia. Tapi mungkin ada rasul-rasul yang kisahnya tak disebutkan dalam Quran. Tapi ada berlaku pengingkaran, ada berlaku pendustaan daripada kaum-kaum terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum sahaja dalam ayat ini bahawasanya walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Demi sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan para rasul.
Dengan menyebutkan secara umum tu, maka Allah Ta'ala, makna kata perkhabaran yang Allah Ta'ala sebutkan ini meliputi semua. Semua sekali kaum-kaum yang sama ada yang Allah Ta'ala pernah ceritakan dalam Quran maupun yang tidak diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Baik. Maka kalau kita lihat dalam ayat 2 ayat tadi atau 3 ayat, 2 ayat. 3 lah, 3. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dengan mengaitkan ayat-ayat tersebut terhadap apa yang berlaku di bumi. Kemudian masuk ayat yang ke-19 berkenaan dengan burung. Berkenaan dengan burung. Di sini kata Imam Muhammad At-Tahir Ibn Ashur ataupun Imam Ibn Ashur, salah seorang ulama tafsir yang masyhur dalam di Tunisia, dan juga masyhur dengan ilmu maqasid syariah. Orang-orang yang mahir ilmu maqasid memang dia tahulah, kenallah Imam Tahir Ibn Ashur. Beliau menyebutkan bahawa ayat ini dia ada kesinambungan dengan ayat yang lain, dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya menceritakan tentang perihal bumi, tentang alam di bumi ni, Allah Ta'ala sebut ard kan, di bumi, azab di bumi. Kemudian maka pada ayat yang ke-19 ini Allah Ta'ala tukar cerita, pindah pula kepada alam yang di atas bumi, iaitu inilah yang terbang-terbang ni, alam haiwan yang terbang, itulah dia burung. Burung. Kenapa didatangkan cerita tentang burung? Kata Imam Tahir bin Ashur, kerana alam burung ni, kalau kita lihat alam burung ni, sebenarnya dia lebih menunjukkan kekuasaan Allah daripada alam di bumi ni. Sebab bumi, di benda-benda yang di bumi ni, dia memang menetap, dia tidak terangkat, dia memang kaki dia memang melekat di bumi. Jadi dia tidaklah begitu menghairankan, kan, tidaklah begitu mengetuk pintu hati. Tetapi bila Allah Ta'ala cerita tentang perkara-perkara yang terapung ni, seperti langit, langit berada di langit tergantung tanpa tiang, ataupun seperti sebelum-sebelum ini cerita tentang bulan, tentang bintang, planet dan sebagainya. Dan yang paling rendah sekali, burung lah. Burung ni dia tergantung tapi paling rendah, paling dekat dengan kita iaitu burung. Maka kata Imam Ibn Ashur, cerita tentang perkara-perkara yang tergantung, yang terbang, keadaan-keadaan yang di langit ini sebenarnya lebih kuat dari segi hujahnya untuk mematahkan dakwaan orang kafir. Ini sebenarnya lebih kuat, kerana perkara yang berada di atas ini, seperti burung dan sebagainya, pergerakannya, terbangnya burung tersebut, itu lebih menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sendiri pun tak boleh terbang. Jadi orang yang memikirkannya pasti akan dapat memahami betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan patutkah mereka menutup mata, maknanya patutkah mereka tidak melihat kepada burung yang berada di atas mereka, yang saffat, iaitu yang membuka sayap-sayapnya, wa yaqbid, dan menutup sayapnya. Saffat maksudnya membuka, membentangkan sayapnya, membesarkan sayapnya, mengembangkan sayapnya. Wa yaqbid maksudnya menutup, mengecutkan sayapnya. Siapa yang mengawal benda tu, yang menahan burung itu daripada jatuh? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang menahannya atau mengawalnya illa ar-rahman, melainkan Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat segala sesuatu. Baik, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pada kita
salah satu daripada dalil-dalil bukti-bukti kekuasaan Allah, bahkan bukti kekuasaan Allah ini lebih hebat lagi daripada apa yang kita lihat di bumi, kerana lebih ajaib, ianya lebih ajaib. Apa dia bukti tersebut? Iaitu burung. Allah Ta'ala menarik perhatian kita supaya kita mengkaji burung, melihat bagaimana burung itu dia boleh terbang. Bagaimana burung itu boleh terbang, sehingga kan manusia pun dia tidak boleh terbang melainkan setelah mengambil model daripada burung. Kalau kita lihat contohnya kan, apa ni, roket, kapal terbang dan yang seumpamanya, bentuknya tidak akan lari daripada burung. Memang asal usulnya memang para saintis dan juga orang-orang yang terlibat dengan buat kapal terbang dan sebagainya, memang mereka mengambil model daripada burung yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa penglibatan sebarang makhluk. Allah Ta'ala ciptakan burung. Daripada situlah boleh mereka mengetahui adanya bentuk tertentu yang menyebabkan sesuatu objek tu boleh naik ke langit, boleh naik ke atas. Kan kalau kita lihat burung ataupun kapal terbang tu, atas tu dia melengkung sikit. Kalau kita belajar fizik, kalau dia melengkung tu maknanya maka yang atas tu dia punya tekanan dia lebih rendah. Jadi di bawah ni tekanan lebih tinggi. Tekanan yang lebih tinggi akan pergi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi dia akan naik ke atas. Sebab yang di atas tu macam sedut dia. Itulah yang menyebabkan dia naik ke atas. Dan begitu juga dengan sistem sayapnya itu. Bentuk sayapnya itu kenapa tidak lurus sahaja macam bentuk T, tapi sebaliknya dibengkokkan sedikit. Semuanya itu Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala yang cipta pada burung. Manusia ambil daripada burung itu jadikan ciptaan yang lain. Tapi ciptaan asalnya ialah daripada Allah Ta'ala, burung. Maka Allah Ta'ala kata, burung itu apa dia? Apa sifatnya? Safat. Dia, burung itu mengembangkan sayapnya. Wa yaqbid. Dan mengecutkan sayapnya, menutup sayapnya. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Siapa yang tahan burung tadi? Yang mengawal burung tadi daripada jatuh? Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengawalnya melainkan Ar-Rahman. Melainkan Ar-Rahman. Kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengatakan ma yumsikuhunna illallah? Kan lafaz Allah kan lebih jelas daripada Ar-Rahman. Kan? Sebab Ar-Rahman itu ialah nama Allah juga, tapi kalau sebut Allah tu lebih jelas. Kan? Ma yumsikuhunna illallah contohnya. Kenapa disebut Ar-Rahman? Tujuannya ialah seperti mana kata Syekh Tontawi dalam ayat-ayat sebelumnya pun ada disebut tentang Ar-Rahman. Tujuannya ialah untuk menarik perhatian manusia. Wahai manusia, kamu lihat ni. Kamu lihat. Kalaulah bukan kerana sifatku, yang kerana sifat rahmat yang ada padaku, rahmah tu. Ar-Rahman tu kan daripada rahmah. Kalaulah bukan kerana daripada dengan sifat rahmah aku, maka nescaya burung ni akan jatuh. Maka kerana itu Allah Ta'ala menyebutkan ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, untuk menarik perhatian manusia supaya manusia melihat kepada sifat rahmah Allah Ta'ala itu. Dengan rahmat Allah Ta'ala itu burung tidak jatuh. Dengan rahmat daripada Allah Ta'ala itu burung boleh naik, boleh terbang. Dengan rahmat Allah Ta'ala itu segala yang ada dalam alam ni semuanya teratur. Bukan hanya semata-mata disebut ma yumsikuhunna illallah, tapi Allah Ta'ala nak kita tengok pada sifat Ar-Rahman itu. Nama Allah Ar-Rahman itu. Dengan rahmat Allah Ta'ala itulah Allah Ta'ala mentadbir alam ni dengan penuh tersusun sistematik. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat ini ada dua sifat. Ada dua sifat yang disifatkan kepada Tair. Sebelum tu kita tahulah bahawa Tair ni maksudnya burung. Dan Tair ni ialah plural, jamak. Dia punya singular dia Tair lah, Tair. Iaitu burung lah, burung. Tair. Tapi kalau Tair ni maknanya burung banyak. Burung-burung. Jadi burung ini Allah Ta'ala sifatkan dengan dua sifat. Safatin wa yaqbid. Safat maksudnya membentangkan sayapnya, membuka, mengembangkan sayapnya. Dan safat ini didatangkan dalam bentuk sifat, dalam bentuk isim, sifat. Safat. Sedangkan wa yaqbid fi'il, kata kerja. Kan, kata kerja. Safat isim dalam bentuk sifat.
Sedangkan wa yaqbidna dalam bentuk fi'il. Kenapa tak diselaraskan saja? Kenapa tidak diselaraskan? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa qabidat. Wa yaqbidna kalau nak ditukarkan kepada, nak dijadikan isim, kata nama, wa yaqbidna jadi qabidat. Qabidat maksudnya ialah yang menutupkan, maksudnya yang menutupkan sayap lah, yang menutupkan sayap. Tapi Allah Ta'ala tak sebut qabidat. Allah kata wa yaqbid. Allah datangkan dalam bentuk fi'il, kata kerja. Maka ini dibincangkan oleh Imam Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala, ya, salah seorang ulama balaghah yang hebat. Beliau kata, ya, Allah Ta'ala menyifatkan burung, bahawasanya burung itu membentangkan sayapnya, disebutkan dengan kalimah safat dalam bentuk sifat, dengan dalam bentuk sifat, dan sifat adalah salah satu daripada kata nama. Kerana apa? Kerana burung apabila dia terbang, dia lagi banyak bentangkan sayapnya ke ataupun lagi banyak dia kecutkan sayap dia? Dia lagi banyak kembangkan sayap dia, lagi banyak buka daripada tutup, kan? Jadi kalau kita nak menyifatkan seseorang, mana lebih kuat? Adakah dengan menyifatkan seseorang dengan menggunakan sifat ataupun menggunakan kata kerja? Wa yaqbidna kata kerja. Contoh kita kita tengok, contohnya dalam bahasa Arab. Muhammadun yajtahid. Muhammad sedang bersungguh-sungguh. Rajin lah kita kata, rajin, bersungguh-sungguh. Antara Muhammadun yajtahid dengan Muhammadun mujtahid. Muhammad seorang yang bersungguh-sungguh. Mana lebih menunjukkan bahawa sifat sungguh-sungguh tu kekal ada pada dia, berterusan? Yang kedua lah, Muhammadun yajtahid. Muhammad sedang berusaha. Muhammadun mujtahid. Muhammad ialah seorang yang bersungguh-sungguh. Yang pertama tadi Muhammadun yajtahid. Muhammad sedang bersungguh-sungguh. Boleh jadi waktu lain dia tak bersungguh-sungguh. Waktu ni, sekarang ni ialah dia mujtahid, dia bersungguh-sungguh. Tapi waktu lain mungkin tidak. Jadi sifat ijtihad tu, sifat kesungguhan tu, ada pada dia tak? Ada. Tapi berterusan atau tidak? Itu maksud kata tidak nampak jelas. Tapi bila kita kata Muhammadun mujtahid, memang sifat tu melekat pada Muhammad. Begitu. Memang sifat itu melekat pada dia. Kan? Contoh kita kata Zaidun yaqra'ul Quran. Zaid sedang membaca Quran. Bandingkan pula dengan Zaidun qari'ul Quran. Zaid ialah qari al-Quran. Mana lagi kuat sifat dia? Yang betul lah, Zaid qari Quran tu kuat lagi. Jadi begitulah juga dalam ayat ini, ketika mana Allah Ta'ala menyifatkan bahawa burung itu dia mengembangkan sayapnya. Allah nak kata dia kembangkan sayapnya, Allah gunakan safat. Allah tak gunakan fi'il. Tapi bila nak sebut bahawa burung itu mengecutkan sayapnya, Allah Ta'ala menggunakan fi'il, kata kerja, wa yaqbidna. Kerana apa? Kerana burung yang sedang terbang, dia lebih banyak mengembangkan sayapnya daripada mengecutkan sayapnya. Dan kalau kecut je sayap, macam mana dia nak terbang? Kerana itu dibezakan, safatin wa yaqbidna. Subhanallah. Sebab itu kalau kita kaji bahasa Arab ni, kita bahasa Arab Al-Quran ni, kita akan dapati ini bukan rekaan makhluk ni. Ayat-ayat macam ni begitu terperinci, begitu mendalam, penggunaan kata-katanya itu, setiap lafaznya itu semuanya kena dengan makna dan tepat. Tepat. Dan ketika Quran menggambarkan sesuatu, memang menggambarkan sesuatu dengan tepat, hatta memilih sifat, nak gunakan sifat ke, nak gunakan fi'il, nak gunakan isim ke, nak guna fi'il, kesemuanya itu kalau dikaji, maka hati kita ni akan merasa tenang dan meyakini bahawa ini adalah kalam Allah. Kalam Allah. Baik. Ma yumsikunna illa ar-Rahman, tadi dah disebutkan, tidak ada yang menahannya, mengawalnya melainkan Ar-Rahman.
tidak disebutkan melainkan Allah, tapi disebutkan melainkan Ar-Rahman. Tujuannya ialah untuk menarik perhatian kita supaya kita ni yakin, kita ni tahu bahawa dengan rahmat Allah Ta'ala itu, sebab Ar-Rahman tu berasal daripada kalimah Ar-Rahmah. Jadi dengan rahmat Allah Ta'ala itulah segala yang ada di alam ini semuanya bergerak, semuanya berjalan dengan teratur dan lancar. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat segala sesuatu. Makanya tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada kawalan Allah Ta'ala, pentadbiran Allah. Semuanya dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak lain hanya saja berada di dalam terpedaya, dalam keadaan terpedaya, tertipu. Dalam keadaan tertipu. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau bukan Allah Ta'ala yang boleh membantu kamu, siapa dia? Adakah kamu ada tentera sendiri? Kamu ada bala tentera sendiri? Tidak. Kita ni makhluk, kita ni tak ada apa-apa. Ketika kita dilahirkan, bukan sahaja, selalu orang kata kita ni lahir dalam keadaan tidak ada walau seurat benang. Sebenarnya lebih daripada itu, kita ni lahir dalam keadaan nama pun tak ada. Nama pun tak ada. Saya tidak ada nama. Saya ketika lahir, saya bukan nama Abdul Rahman. Saya dinamakan Abdul Rahman setelah itu. Allah Ta'ala ilhamkan kepada ibu bapa, lalu diberikan nama. Kiranya ketika itu Allah Ta'ala ilhamkan pada ibu ayah kita, memberikan nama yang buruk. Adakah ketika itu kita boleh buat apa-apa? Kita tak boleh buat apa-apa masa tu. Yang kita tahu boleh menangis je. Kita tak boleh buat apa-apa. Jadi nama pun hari ni orang berbangga dengan nama. Nama tu pun dia tak ada sebenarnya. Asalnya dia tidak ada nama. Nama tu Allah bagi pada kita. Kan? Jadi kita ni memang tak ada apa-apa. Jangankan seurat benang, bahkan nama pun tak ada. Nama pada diri kita ni tak ada. Ikut mak ayah kita lah nak bagi nama apa. Kalau dia nak bubuh nama kucing, bubuhlah nama kita jadi kucing. Tapi rahmat Allah Ta'ala, Allah ilhamkan pada ibu ayah kita bagi nama yang baik. Jadi oleh kerana itu jangan kita bangga, jangan terlalu kita bangga dengan nama. Kalau nama pun kita tidak miliki, apatah lagi jundun, tentera, bala tentera, kan? Bala tentera. Kita tidak memiliki sesuatu. Kalau hari ini kita bangga kita ada pengikut dan sebagainya, kan? Kalau bukan kerana kita bayar pada dia ataupun dia ada sedikit maslahat yang dia kejar daripada kita, nescaya dia tidak akan ikut kita. Dia tak akan ikut kita. Kan? Tak ada orang nak ikut kita melainkan ada maslahat tertentu. Tapi untuk ikut secara sukarela, tidak. Maka akhirnya kita ni sebenarnya kita saja. Kita adalah kita sahaja. Kita tidak memiliki apa-apa. Tak memiliki apa-apa. Hatta mata kita ni pun, kita sedar, kita tak sedar, dia nak kelip, dia kelip. Jantung kita, kan? Bila Allah Ta'ala kata berhenti, berhenti. Bila Allah dah buat keputusan berhenti, ketika itu tak ada siapa lagi boleh kata jalan. Tak ada. Kalau benda-benda kecil macam tu pun kita bukan di bawah kekuasaan kita, apatah lagi lah nak mewujudkan jundun lakum, tentera bagi kamu. Memang tidak. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walau sekecil benda pun, sekecil makhluk pun boleh jadi makhluk bagi Allah, boleh jadi tentera bagi Allah, kan? Sebagaimana Allah jadikan burung sebagai tentera, kan, dalam kisah Ababil, makhluk yang kecil. Sebagaimana Allah jadikan nyamuk sebagai tentera untuk menghancurkan Namrud, sebagaimana dikisahkan dalam setengah kitab tafsir. Nyamuk tu masuk ke dalam kepalanya dan akhirnya kepalanya jadi bingung, jadi gatal, tak tentu arah, akhirnya mati. Sebagaimana Allah jadikan burung merpati dan juga labah-labah menjadi tentera mempertahankan Nabi SAW. Burung merpati bertelur di hadapan gua tempat Nabi SAW bermalam ketika peristiwa Isra Mi'raj, Gua Thur.
dan labah-labah buat sarang dan sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibn Katsir. Kesemua itu adalah tentera Allah SWT. Jadi begitu hebatnya Allah Ta'ala, makhluk-makhluk yang kecil macam tu pun Allah boleh rekrut dia jadi tentera. Apatah lagilah makhluk yang besar, subhanallah, Jibril alaihissalam dan sebagainya, lagilah mudah sahaja bagi Allah untuk menjadikannya sebagai tentera untuk menghancurkan siapa yang hendak dihancurkan. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang-orang kafir itu melainkan mereka berada dalam keadaan terpedaya. Orang-orang kafir hanya terpedaya saja. Maknanya orang kafir mereka merasakan mereka ada kekuasaan, ada kekuatan, ada bala tentera, ada pengikut dan sebagainya, senjata. Tapi kesemua itu hanyalah ghurur sahaja, tipu daya sahaja. Zahirnya nampak sahaja macam kuat. Sebaliknya kalau Allah SWT nakkan mereka hancur, hanya sekelip mata mereka boleh dihancurkan oleh Allah SWT. Kita tak payah tengok banyak lah. Kita tengok COVID ni saja pun, kita tengok berapa banyak manusia yang mana terjejas, punca pendapatannya terjejas dari segi pendidikannya, pelajarannya, anak-anak kita sekolah kan, terjejas hanya dengan satu makhluk yang sangat kecil sangat. Dengan COVID itu sendiri dah boleh menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menggerakkan mana-mana makhluk walau sekecil-kecilnya pun sebagai tentera-tentera Allah. Sedangkan yang kita bangga dengan pistol, senapang, meriam, bom sana, bom sini, itu semua bagi Allah Taala tak ada apalah kan. Kalau yang nak melancarkan bom itu pun kena COVID, macam mana? Akhirnya bom itu pun tak boleh memberikan faedah, tidak boleh memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang kafir. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menahan rezekinya? Kalau Allah dah tahan rezeki, siapa yang boleh bagi rezeki? Ballajju fi utuwin wa nufur. Bahkan mereka itu, iaitu golongan musyrikun, kekal terus dalam keadaan utu, dalam keadaan sombong, angkuh, wa nufur, dan juga lari daripada kebenaran. Nufur tu maknanya lari, cabut lari, maknanya lari daripada kebenaran, seperti mana kata Imam Qurtubi. Sebab nufur ni lari umum lah, lari daripada harimau, lari daripada orang. Tapi yang bila baca tafsir, kata Imam Qurtubi, maksud lari di sini ialah lari daripada kebenaran. Jadi sehebat macam mana pun seseorang, rezekinya akhirnya Allah Ta'ala yang bagi rezeki pada dia. Rezeki kan? Kalau Allah Ta'ala buat keputusan untuk menahan rezeki sesiapa, maka tidak ada siapa boleh halang. Rezeki itu tidak akan datang kepada dia kan. Sebab itulah kita orang Melayu, kita biasa dengar kan, orang kata apa, kalau dah rezeki, maka kalau dah tercatat rezeki, maka pasti akan jadi milik kita kan. Kalau sudah tercatat rezeki, maka pasti akan menjadi hak milik kita. Sebab itu disebutkan dalam setengah hadis bahawa Nabi SAW bersabda, seorang manusia itu tidak akan mati melainkan sehingga dia menghabiskan rezekinya. Seorang itu tidak akan mati melainkan dia menghabiskan rezekinya. Maksudnya tidak ada satu rezeki yang Allah Ta'ala dah tetapkan pada dia, tiba-tiba dia mati sebelum dia beroleh rezeki tersebut. Tak akan ada. Kalau dah tertulis rezekinya, pasti dia akan dapat rezeki itu. Begitulah juga dengan tadi tu dapat rezeki, begitulah juga dengan konsep tak dapat rezeki. Kalau dah memang bukan rezeki dia, buatlah macam mana pun dia tidak akan dapat. Dia tidak akan dapat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah tersalah memberi rezeki dan tidak pernah tersalah menahan rezeki. Disebutkan dalam setengah hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sesungguhnya rezeki itu tidak akan tersasar menemui pemiliknya, menemui orangnya, sebagaimana ajal tidak pernah tersasar kepada orangnya. Kan? Kita semua yakin bahawa ajal dia tak akan tersasar. Tak ada pula malaikat maut
elok nak cabut nyawa suami, tiba-tiba tercabut nyawa isteri. Ataupun nak cabut nyawa mak, tercabut nyawa anak. Ajal dia tidak akan tersalah, tak akan tersasar. Begitulah juga rezeki, dia tidak akan tersalah, tidak akan tersasar. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita berusaha cari rezeki, dan selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau dia datang, dia datang. Kalau rezeki itu tak datang, apa nak buat? Sekurang-kurangnya kita telah berusaha. Dan yang terakhir insya-Allah, ayat yang terakhir, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka adakah orang yang berjalan mukibban? Mukibban tu maksudnya dalam keadaan wajahnya itu ke bawah, ke apa? Menghadap ke arah bumi. Mukibban ala wajhihi. Adakah orang yang berjalan dalam keadaan wajahnya tersembam? Istilah kita tersembam. Mukibban tu tersembam, wajahnya tersembam di atas wajahnya itu, ahda, lebih berada di atas hidayah, lebih lurus jalannya, maksudnya lebih mendapat hidayah, amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, atau orang yang berjalan lurus, berjalan elok, itu berada di atas jalan yang lurus. Ayat ini kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala adalah suatu misalan, suatu tamsilan, perumpamaan. Allah mengumpamakan orang yang kafir ini, mereka ni berjalan seumpama mereka ni berjalan terbalik. Orang yang kafir Allah umpamakan seperti orang yang berjalan terbalik, mukanya ke bawah. Mukanya ke bawah, tersembam, mukanya tu tersembam ke atas bumi. Manakala orang yang beriman, mereka ni orang yang berjalan lurus. Maksud lurus ni maknanya tegak lah, kepala ke atas, kaki ke bawah. Sawiyan, sawi tu maknanya lurus. Kan, sebab tu kita belajar geografi apa? Khatul istiwa. Istiwa. Khatul istiwa tu maknanya garisan lurus yang berada betul-betul di tengah glob bumi tu kan. Jadi Allah kata, siapa lagi betul? Yang berjalan dengan muka ke bawah ke, ataupun yang berjalan dengan muka ke atas? Itu bahasa mudahnya. Siapa lagi betul? Ini adalah satu tamsilan, suatu misalan yang membezakan di antara orang kafir dan orang yang beriman. Ya. Adakah misalan ini maksud kata hanya di dunia saja? Di dunia ni orang yang tak mengikut kebenaran. Jadi oleh kerana dia bercanggah dengan kebenaran, maka mukanya pun seolah-olah bercanggah, elok ke atas tapi sebenarnya di bawah. Atau perkara ini juga akan berlaku di akhirat. Ni. Adakah ini perumpamaan ni di dunia, ataupun perumpamaan ni di dunia dan juga berlaku secara realiti di akhirat? Kata Imam Ibn Kathir, memang nanti di akhirat akan berlaku begitu. Ya Allah, kita tak dapat bayang macam mana kan. Kita tengok kalau orang yang mungkin OKU ke cacat kan, dia jalan dalam keadaan begitu pun kita rasa kesian. Susahnya ya Allah nak berjalan kan. Tapi tak apalah, di dunia mereka macam tu, di akhirat mereka semua akan sihat. Mereka semua akan sihat, akan jadi normal. Jadi kesusahan mereka hanya sementara je. Tapi di akhirat nanti orang yang kafir, Imam Ibn Kathir kata, memang nanti di akhirat Allah akan buat begitu. Di pada mahsyar nanti orang kafir akan berjalan dalam keadaan mukanya ke bawah, terseret-seret di atas lantai, di atas tanah. Mereka bergerak dalam keadaan begitu. Kakinya akan tegak ke atas. Mereka cuba sedaya upaya nak turunkan, tak boleh juga. Kaki itu tetap akan ke atas. Sebagaimana hari ini kita jatuhkan bola tu tak boleh juga. Dia mesti akan jatuh ke bawah. Begitulah. Seolah-olah nanti di akhirat graviti mereka tu akan jadi ke atas pula. Kaki tu akan sentiasa ke atas. Wal'iyadzubillah. Maka perkara ini setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW, Anas radhiyallahu anhu tanyalah kepada Rasulullah, kaifa yuhsyarun nasu ala wujuhihim? Bagaimana manusia boleh dibangkitkan dalam keadaan wajah mereka ke bawah dan kaki mereka ke atas? Peliklah, takkan mereka tak boleh tukar sendiri? Kalau mereka dibangkitkan muka ke bawah, kaki ke atas, tak boleh ke mereka terbalikkan sendiri, turunkan sendiri kaki? Tak boleh ke? Maka kata Nabi SAW, alaisa allazi amsyahum ala arjulihim
qadiran ala an yumshiyahum ala wujuhihim, bukankah Allah Ta'ala yang menjadikan mereka berjalan di atas kaki? Allah Ta'ala itu maha berkuasa untuk menjadikan mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Atau mudah katanya, Allah ke dunia dulu kan Allah Ta'ala yang buat dia jalan atas kaki. Nanti di akhirat dia yang maha berkuasa. Tak boleh ke dia buat begitu? Buat terbalik pula. Dia boleh lah. Kalau dia maha berkuasa, dulu di dunia pun dia yang buat. Kudrat Allah Ta'ala. Dia di akhirat pun Allah Ta'ala yang sama. Allah yang sama juga yang buat. Maka oleh kerana itu kita sama-sama mengambil pengajaran, ya, supaya mudah-mudahan kita tetap berada di atas jalan yang benar, atas jalan Islam. Maka kita kuatkanlah iman kita dan hari-hari kita mohon pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita sebagai seorang Muslim. Janganlah hendaknya kita dimati dalam keadaan kafir, kerana kita dah baca banyak, kita dah tahu perihal orang-orang kafir nanti di akhirat. Wallahu alam. Sebelum kita tutup majlis kita, saya lihat dulu, tengok dulu kiranya ada soalan dan sebagainya di sini. Baik, sekiranya tak ada, insya-Allah kita tangguhkan di sini, insya-Allah. Lepas ni pun kita ada kuliah kelas baru, kelas Safinatun Najah, satu kitab yang bagus. Saya menggalakkanlah tuan-tuan perempuan untuk mengikuti sama ada offline maupun online kelas Safinatun Najah ini, kerana di dalamnya terlalu banyak faedah kitab Safinatun Najah. Walaupun kecil tapi banyak huraiannya panjang lebar. Jadi elok dipelajari untuk kita memantapkan lagi ilmu fiqh, terutamanya fiqh ibadah kita. Jadi insya-Allah apa yang kita bincangkan dalam tafsir surah Al-Mulk ini mudah-mudahan dapat kita faham, amalkan dan kita sampaikan insya-Allah, sehingga bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Kiranya ada teguran yang membina, insya-Allah dipersilakan tuan-tuan boleh tegur, boleh tulis di dalam komen. Terima kasih atas perhatian dan juga tumpuan tuan-tuan puan-puan dalam majlis kita ini. InsyaAllah sehingga bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.